Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum ni kita dah jumpa tajuk berkaitan dengan ta'ajub dengan diri sendiri. Dan malam ni insya-Allah kita masuk tajuk berkaitan fasal yang ke-10 berkaitan dengan riya. Kata pengarang rahimahullah taala, adapun riya dinamakan syirik tersembunyi, yakni khafi. Sekalian ulama berpendapat mengharamkannya dan syarak mencelanya. Syarak mencelanya. Baik. Riya ni adalah melakukan sesuatu amalan supaya orang boleh tengok kita, atau kita mempertontonkan amal yang kita buat tu kepada orang. Sama ada, dan kebiasaannya kita buat benda tu supaya kita dapat pujian daripada orang. Maknanya keikhlasan kita dalam orang yang buat amal soleh supaya tunjuk ke orang. Dia nak mileage di kalangan manusia. Biar orang kata dia bagus, biar orang kata dia ni soleh, orang kata dia ni soleha, orang kata kat dia ni adalah macam-macam. Semua orang, dia nak orang kata dia tu macam-macam. Maka ulama berpendapat bahawa amalan atau sifat mazmumah yang dinamakan riya tu adalah hukum dia haram dan dicela dalam syarak. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fawailul lil musallin alladhina hum صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Artinya binasa bagi orang-orang yang semayang, yang lalai dari sembahyang, yang mengerjakan sesuatu kebaikan untuk dilihat orang agar dipuji dan dibesarkan oleh orang. Sebab apa Allah guna dalam bab sembahyang? Allah tak guna dalam bab zakat, Allah tak guna dalam bab berkaitan sedekah. Allah tak guna perkataan-perkataan untuk menunjukkan pada orang ni. Allah Ta'ala gunakan perkataan sembahyang. Bermakna dalam rukun Islam yang paling tinggi selepas mengucap dua kalimah syahadah adalah sembahyang. Maka amalan sembahyang yang paling hebat sekalipun, maka kamu tak boleh buat sesuatu amalan yang hebat ni nak tunjuk pada orang. Apatah lagi benda-benda di bawah ni, berkaitan sedekah, benda-benda sunat, sembahyang sunat semua. Maka kita dilarang buat sesuatu supaya kita nak tunjukkan pada orang. Dulu kita pernah baca ada hadis bagaimana 3 orang yang disiksa mula-mula sekali. Siapa dia 3 orang tu? Pertama, orang yang rajin baca Quran, orang yang jadi qari, orang yang mengajar orang. Allah tanya kat dia, aku bagi ilmu banyak kan, buat apa? Aku ajar orang Quran, aku ajar orang ilmu agama. Hang ajar, hang belajar Quran supaya hang dipanggil qari. Dan hang dah pun dapat gelaran tu. Hang nak mileage di kalangan manusia. Dipanggil pula seorang yang nama dia hartawan. Aku bagi hang duit berlambak-lambak, hang buat apa? Ya Allah, aku ambil duit tu, aku infak fi sabilillah. Maka jawapan yang diterima, hang buat tu supaya orang panggil hang dermawan. Hang bukan buat kerana aku. Supaya hang nak orang kata kat hang dermawan. Hang buat konten. Hang pergi tolong orang. Sebab apa? Sebab betul ikhlas lillah ke? Supaya nak tunjuk kat orang. Maka seorang lagi pula ditanya adalah pada dia, orang yang mati syahid. Ditanya pada dia, aku bagi hang nikmat banyak, hang buat apa? Ya Allah, aku pergi mati syahid, jihad fi sabilillah. Maka dikatakan pada dia, hang tipu, hang berjihad bukan kerana Allah, supaya orang panggil hang pejuang, supaya hang orang panggil sebagai pewira, pahlawan. Dan apa yang hang nak orang katakan, semua hang dah dapat. Maka ni 3 golongan yang akan diseret masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Maka dalam bab semayang ni kita tengok
Contoh kita apa dia? Nabi SAW. Kebanyakan hadis Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni di mana? Di rumah. Di dalam masjid, Nabi SAW semayang ringkas, semayang cepat, semayang mudah. Sehingga Nabi SAW pernah katakan Sayyidina Muaz, "Inni uhibbuka, wahai Anas, wahai Muaz, aku sayang pada kamu, wahai Muaz." Nabi Sayyidina Muaz ni dia seronok sangat bila Nabi cakap macam tu. Tapi tuan-tuan, orang kampung yang duduk satu tempat dengan Sayyidina Muaz ni, dia pernah mai, depa kata dia, "Wahai Rasulullah SAW, kami nak komplain sikit lah. Kami pun serba salah lah. Nak komplain pun tak sampai hati. Tak komplain pun kami pun teruk juga. Apa isunya?" Nabi kata, "Tak, Muaz ni, dia jadi imam dengan kami. Panjang sangat dia baca. Kami jadi urusan kami semua jadi macam huru-hara. Kalau dia jadi imam tu, kami jadi resah. Bukanlah kami tak suka dengan Quran semua. Cuma ada urusan kami nak kena buat. Panjang sangat dia baca." Maka Nabi SAW panggil dia. Nabi kata apa kat dia? "Afattanun anta ya Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'az." Wahai Mu'az, hang nak jadi orang yang menimbulkan fitnah ke? Menimbulkan huru-hara dalam masyarakat ke? Jangan baca panjang sangat. Elok-elok orang mai semayang, orang tengok orang balik. Orang tak mau semayang kat masjid dan surau. Sebab hang baca terlalu panjang. Kata sahabat, kami tak pernah berimankan seorang yang sangat sedap bacaannya dan sangat seronok kami belakang imam. Nabi pernah baca dalam sembahyang Isyak surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Nabi baca dalam sembahyang Isyak. Maknanya sembahyang Nabi ni dengan masyarakat, dengan orang ramai, Nabi pendek-pendek. Ada ustaz, Nabi sujud lama. Ada. Bila? Sayyidina Hasan dan Husin mai lompat cucu Nabi mai belakang Nabi. Tentu ada certain case Nabi panjang. Bukan sebab Nabi panjang sebab apa? Budak-budak nak main, Nabi tak marah lah. Biarlah cucu nak main macam tu, dia level macam tu. Tu yang cerita Nabi apa nama bengkak kaki, semayang lama-lama apa semua tu, cerita tu di mana? Kesemua tu adalah cerita di rumah. Sebab apa cerita di rumah? Kerana Nabi tak semayang panjang-panjang dekat masjid. Supaya kerana Nabi semayang bukan nak tunjuk ke orang. Nabi semayang kerana Allah Ta'ala. Jadi biar Allah saja yang nilai aku. Orang lain tak yang nilai. Tuan-tuan baca dalam Syama'il, antara amalan Nabi SAW selepas semayang Qiyamul Lail, Nabi buat apa? Nabi akan baring Ustaz. Sebelum azan subuh, Nabi baring. Tapi bukan tidur terus. Nabi buat macam tu. Ni baring. Maknanya, ia ni di lantai. Di kepala tinggi ya. Baring Ustaz macam tu. Sehingga Sayyidina Bilal main. Sebab apa? Sebab tadi mata dah merah, korang menghilangkan sedikit mata merah tu. Supaya orang, bila tengok, orang kata, mata merah ni, kaki Qiyamul Lail ni. Walaupun sahabat semua tahu memang Nabi ni SAW suka bangun waktu malam semayang. Tapi Nabi tak mau tunjuk ke orang. Tunjuk dekat siapa? Dekat Allah SWT. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, dia semayang satu hari berapa rakaat? Satu hari semayang 300 rakaat semayang. Bukan. Dia semayang separuh malam. Katalah bahasa kita, daripada 4 sampai 6. 3 sampai 6. Macam tu lah waktu dia semayang. Tapi ada satu hari satu makcik, 2 orang sembang. Mereka kata, hantar nak tu yang duduk kat pokok tu. Siapa dia? Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, hebat dia lah. Hebat. Hantar dia, hebat dia lah. Dia bukan tidur malam. Sembayang sampai cerah. Hebat dia ni. Start daripada malam tu, Imam Ahmad bin Hanbal semayang daripada awal malam sampai cerah. Tak tidur-tidur. Semayang dia. Orang tanya, wahai Imam, dulu semayang separuh malam je. Awak sekarang semayang sepenuh malam. Sebab aku tak mau makcik tu jadi penipu. Aku semayang separuh je. Makcik tu bagi tarik lagi. Time aku panjang ni. Maka aku rasa aku bukan semayang separuh malam. Aku semayang separuh malam je. Tapi makcik tu kata aku semayang sepanjang malam pula. Maka tak apalah.
dah lalang makcik tu apa, aku tak mau makcik tu jadi pembohong, aku tarik masa bagi panjang. Tu nama salafus soleh. Cuba kita kalau orang kata, hantar Pak Haji tu yang duk beli tin susu kat kedai rocek tu, dia bagoi, dia sembahyang malam tiap-tiap hari. Aku nak pergi kerja, pukul 5 aku bangkit, aku tengok rumah dia dah cerah dah bilik dia. Tapi cerah dengan colour kuning. Aku ingat dia sembahyang tahajud ni. Kita kata dengar betul kita buat apa? Tak sembahyang terus. Sebab kita nak orang cakap ya. Dan kita pun dah hasil dah orang cakap. Dan bila orang cakap, cantik ya. Maksudnya aku punya matlamat tercapai, tak sembahyang terus. Tu beza kita dengan sahabat Nabi SAW. Tak kira lah sembahyang ke apa ke, nama kata kita ni apa kita kena buat, maka jangan buat apa benda pun nak tunjuk ke orang. Orang tak kata apa pun, dia pergi duduk dekat kedai kopi, dia kata, apa tahu tak semalam tu, hui mak rempit ni, fiung fiang, fiung fiang, fiung fiang. Dia pun ni tak tahu tidur ke malam-malam. Dia cakap, ish, bila ni ya? Semalam lah. Kami tak tahu, kami letih malam, kami tertidur ha. Akulah semalam lah aku dah bangun Qiyamul-Lail tu, aku dengar lah daripada bawah laju. Tak tahu lah rempit ada ke tak ada, tak tahu lah. Tapi dia nak apa orang dia bangun Qiyamul-Lail. Dia mai, dia kata, wih sini panas lah. Pulau Pinang ni buat apa ni, panas, mengarut ni. Aku sejuk ya tadi tu. Kat mana sejuk? Aku baru balik umrah. Entah apa kepala aku betak ni. Aku baru balik umrah. Bau Mekah betul hilang lagi kat aku. Saja nak bak ke orang, kata di Mekah tu musim sejuk, di sini musim panas. Orang tak tanya pun. Dia nak supaya orang kata, oh baguslah hang ni. Oi baguslah hang ni selalu pergi masjid, selalu pergi Qiyamul-Lail. Tapi ada orang dia salah faham. Dia kata, aku tak mau pergi sembahyang kat masjid tahu sebab apa? Sebab aku takut riak. Nanti bila aku pergi masjid, nanti orang nampak aku pergi masjid. Jadi ikhlas aku tak ada. Batuk aku sembahyang kat rumah. Ni nama dia, hang kena ranjau dengan setan. Ada tak hang kerja kat rumah hang, supervisor hang telefon tanya, you tak main kerja ke hari ni? Saya bos, saya kerja daripada rumah. Saya tak boleh pergi tempat kerja. Nanti saya tak ikhlas. Nanti orang semua tahu saya pergi kerja pasal duit. Supervisor kata, isak gam ke? Nak main kerja ke tak mau? Tak mau kena ambil orang lain. Memang kena buang lah pandai tu. Mai masjid ni syiar agama. Kita kena jaga niat kita. Bukan bermakna kita tinggalkan amal soleh kerana takut orang kata. Tak betul itu. Kita buat amal kerana Allah Ta'ala. Kalau orang kata, itu di luar daripada kemampuan kita. Kerana kita bukan buat kerana orang kata. Dah hang baik, orang mesti kata orang baik. Dah jahat, mesti orang kata orang jahat. Itu biasa kata-kata manusia. Jadi kita letak tepi, kita pergi masjid, kita pergi surau, kita buat benda baik. Boleh buat tak ada apa. Jangan kita terperdaya. Lagi sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk, syirkul asghar. Qila wa ma huwa? Qal ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamah lil mura'ina idha jazal ibadah bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Sesungguhnya apa yang aku lebih takut daripada kamu adalah syirik yang kecil. Maka ada orang bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah riya. Pada hari kiamat nanti, ketika Allah Azza wa Jalla membalas sekalian hamba-hambanya dengan amalan mereka, maka Allah berfirman pada yang riya itu, pergilah kamu kepada mereka yang kamu lihatkan amalan kamu kepadanya, lihatlah adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang menjadi balasan segala amalan kamu. Nabi SAW kata apa? Aku risau sangat dengan apa? Syirik kecil. Sahabat kata syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu riak lah. Maknanya apa buat? Bukan nak dapat perhatian aku, keredaan aku. Hang nak dapat perhatian manusia. Nak dapat perhatian manusia. Ada sesetengah masjid, kadang-kadang TYT nak bagi sembahyang Jumaat.
TYT, dia kata dia nak main sembahyang Jumaat. Masa tu umumlah dalam grup AJK, kalau boleh semua ini TYT nak main. Dia tak pernah ada. Ke masjid ni lah. Cetor saya faham. Dia tak pernah main pun. Kuliah ke siapa apa ni nama AJK dia apa-apa dia tak tahu. Tapi TYT main, ada Datuk mana ke main, Perdana Menteri kan, PMX main kan, dia pun macam semangat sikit kan. Dia main doa awal sikit. Salam main. Kalau boleh cium sampai bunyi, kalau boleh bol ayat liok. Sempat bol gelemar sekali tu. Sebab bagi nampak sikit lah, kata aku main kan, aku ni bukan jalan-jalan. Kopiah pergi beli baru, tinggi macam jam. Bapak kopiah tinggi tu. Songkok sebab nak tunjuk orang lah. Kata aku main. Hari-hari biasa, dia tak tahu apa habuk pun, dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu masjid apa, dia tak tahu. Dia main sebab nak tunjuk ke orang. Kata dia ni bukan jalan-jalan orang. Dia pun orang yang hebat juga. Ini kita katakan apa? Orang yang rugi, pahala dia semua tak ada. Maka orang yang riak ni, Allah akan kata kat apa kat akhirat. Ni apa geng-geng riak ni, yang hampa buat bukan untuk aku. Hampa buat supaya orang tengok amalan apa. Orang nilai amalan apa. Orang bagi mileage atau ganjaran penghargaan tak ada apa yang hampa buat. Okey, sekarang ni hampa pergi cari balik kat padang mahsyar ni, pergi cari orang yang hang buat. Hang buat baik pasal siapa? Pasal datuk ni. Hang buat baik sebab apa? Sebab individu ni. Sebab hang buat baik sebab apa? Sebab nak tunjuk kat dia ni. Maka hampir minta pahala kat dia. Hang kan pandai buat pasal dia kan. Hang pergi minta dengan dia. Aku tak mau bagi pahala kat hang. So, aku bagi pahala pada orang yang buat kerana aku. Orang yang buat bukan kerana aku tak bagi pahala kat dia. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala esok nanti di akhirat. Lagi sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dharratin min riya. Allah tidak menerima amalan yang ada di dalamnya riya, walaupun sekadar habuk yang halus. Ista'idhu billahi min jubbil hazan. Qila wa ma huwa qal wadin fi jahannam u'idda lil qurra'il mura'in. Minta pada Allah supaya Allah pelihara daripada telaga yang dalam. Sahabat bertanya, apa dia itu telaga yang dalam? Maka sabda Nabi SAW, itu adalah neraka yang disediakan bagi qari-qari yang riak. Yang disediakan bagi qari yang riak, yang berkehendakkan dipuji orang bacaannya, lagunya, sebagainya. Kerana yang demikian itu riak lagi haram. Jadi ada bahagian yang dosa. Nabi suruh kita baca Quran tu dengan bacaan lahan ataupun bacaan yang baik, bacaan tajwid, bersuara elok, bertajwid. Itu semua disuruh dengan syarak sebagai menunjukkan keindahan bacaan Quran. Tapi bila kita jadikan itu sebagai modal, kita tunjuk ke orang, kata akulah yang paling hebat sekali, orang lain tak boleh challenge aku dan sebagainya, maka di situlah timbulnya persoalan berdosa, kerana mereka akan dimasukkan pula dalam yang paling dalam sekali, neraka. Jadi maknanya kalau orang baca Quran pun kena macam tu, tambah lagi kita hak mai biasa. Jadi senang kita habaq tuan-tuan, perbetui niat kita. Perbetui balik niat-niat kita. Kita main kuliah ni sebab apa? Sebab nak tunjuk dekat isteri kita, kata kita ni bagus. Abang aku bagus. Abang aku selalu main kuliah. Contoh. Ditunjuk kat anak-anak, kata bapak aku bagus. Dia tunjuk kat jiran, kata dia tu bagus. Bukan. Kita bukan main pasal itu. Kita main pasal kita ni tak erti. Kita nak belajar. Jadi kita main dalam keadaan tak tahu, insyaAllah kita balik penuh ilmu di dada. Tapi kalau kita main, kita rasa kita pandai. Kita rasa kita cerdik dah. Kita main sahaja, tak tahu buat apa. Duduk bilang, aircon rumah pun rosak dah. Main duduk kat masjid sejuk juga. Kalau niat macam tu rugi kan? Main untuk apa? Nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, haqiqatul riya'i talabul manzilati fil qulubin nasi bil ibadati wa amalil khair. Hakikat riya itu adalah menuntut martabat kepujian dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah yang dan berbuat amal kebajikan. Yakni berbuat demikian supaya dipuji orang
atau supaya dibesarkan orang itu, supaya dikasihi orang itu, supaya dikatakan orang itu orang yang soleh dan sebagainya, maka sekalian itu haram lagi berdosa. Kita kalau dapat ujian di kalangan manusia, maksudnya akhirat esok kita tak ada lah ganjaran yang sebenarnya. Kita orang tak kenal tak apa, biasa ya. Tapi di sisi Allah kita hebat. Contoh siapa tuan-tuan? Uwais Al-Qarni. Uwais Qarni itu siapa? Dia tabi'in. Kenapa nama tabi'in? Kerana dia tak sempat tengok Nabi. Sahabat Nabi SAW dia ada 3 takrif dia. Satu, yang hidup satu zaman dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi SAW. Yang ketiga, pernah melihat Nabi SAW. 3 takrif untuk kategori hang jadi sahabat. Walaupun Abdullah ibnu Umi Maktum seorang OKU penglihatan sahabat, tetapi dia tetap diiktiraf sebagai sahabat. Kerana apa? Kerana bukan dia tak pernah lihat. Dia ada ruang untuk lihat. Nabi duduk depan dia. Cuma dia buta. Maksudnya kalau dia celik, dia boleh nampak Nabi. Berbeza dengan tabi'in yang lain yang mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Uwais Al-Qarni, dia hidup di satu tempat di Yaman nama Al-Qarn. Qaf, Ra, Nun. Jadi nisbah kepada tempat dia duduk, dipanggil dia sebagai Al-Qarni. Al-Qarni ni, dia dapat satu kelebihan yang sangat luar biasa kerana dia rajin khidmat dengan mak dia. Dia ada seorang mak yang dah berusia, yang dia sayang sangat kat mak dia. Mak dia tu lah, dia selalu khidmat dekat mak dia, dia selalu buat baik dengan mak dia, macam-macam benda dia buat. Dia sayang sangat ke Nabi SAW. Sehingga apabila gigi geraham Nabi SAW patah dalam perang Uhud, Nabi pakai baju besi, jadi kena tombak, kena panah, menyebabkan dia bengkok besi tu sampai ke gigi geraham, patah geraham Nabi SAW. Punya sayang, nak rasa sakit macam mana, Uwais Al-Qarni patahkan salah satu daripada gigi geraham dia. Sebab dia nak merasai, ya Allah kesiannya Nabi sakit, aku duduk di sini, aku tak pergi perang, aku tak rasa apa pun, aku nak rasa macam dia juga. Satu hari, dia punya sayang kat Nabi SAW ni, dia nak pergi jumpa Nabi SAW di Madinah. Dia ada kat mana? Dia ada kat Yaman. Nak pergi ke mana? Madinah. Mak dia kata kat dia, hang nak tinggal aku ke, Uwais? Hang nak tinggal aku ke? Dia kata, bukan tinggal mak, boleh tak saya nak pisah je, nak tengok Nabi nak balik mai lah. Mak dia kata macam ni lah, hang pergi, hang jumpa, sejurus selepas jumpa, hang mai balik. Hang jangan lama-lama kan di situ. Mak tak ada orang nak khidmat. Mak ni ada banyak benda nak buat, aku pun dah berumur. Mak dia pesan kat dia. Dia kata, okey lah mak, saya pergi. Bila Uwais Al-Qarni berjalan, dalam tempoh perjalanannya lah, naik unta daripada Yaman Madinah sampai. Bila sampai, kebetulan Nabi SAW tak ada di rumah, Nabi pergi jihad, Nabi pergi perang. Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, Nabi tak ada. Maka Uwais Qarni ni dia macam resah dan gelisah lah. Macam mana ni nak tunggu Nabi balik, tak tahu balik, benda perang. Bukan kita pergi Langkawi ambil flight pergi balik. Kita tahu lah balik bila perang ni, tak tahu bila nak habis, dia susah. Tunggu pergi, tunggu main. Mak pula pesan dah. Tak apa lah, salam lah, saya nak balik dah. Dia balik. Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala kata kat Nabi SAW, ada seorang lelaki mai pada kamu, dia bagi salam. Salam. Nabi kata kat dia, itu adalah Uwais Al-Qarni. Nabi kata kat dia, dia orang yang sangat mustajab doa dia. Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Umar, kalau hang jumpa dia nanti, bagi tahu kat dia, kata, suruh dia angkat tangan doa supaya Allah ampunkan dosa kamu, wahai Umar. Wish, level bukan main tuan. Sayyidina Umar ni bukan kata sahabat, dia tahap menantu. Dan bukan saja tahap menantu Nabi SAW, dia hidup dengan Nabi, meninggal pun duduk tepi Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia tajuk Fadailus Sahabah, bab berkaitan kelebihan Sayyidina Abu Bakar,
kata Imam Ahmad bin Hanbal hadis tu, Nabi SAW satu hari masuk kat masjid, Nabi berdiri sini. Kemudian mai Saidina Abu Bakar kat kanan, mai Saidina Umar kat kiri. Depa duduk bertiga lah. Nabi pegang bau tiga-tiga dua-dua orang ni, Nabi rapat dengan depa, Nabi kata, kadzalika nub'atsu yaumal qiyamah. Macam ni lah kami akan bangkit esok di akhirat. Maknanya bila aku bangun, kanan aku ada Saidina Abu Bakar, kiri aku ada Saidina Umar. Jadi tentu boleh bayang level Saidina Umar ni macam mana. Bahkan Nabi SAW kata apa? Kalau ada calon orang yang layak untuk ambil borang dan isi nak jadi Nabi ni, seorang je, Saidina Umar ni dia punya level. Kalau kata ada Nabi lepas pada aku, lokasi tempat aku duduk ni, jawatan aku ni, orang yang paling layak pegang adalah Saidina Umar. Tapi Nabi tak ada dah. Banyak ayat Quran yang turun atas lisan Saidina Umar. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Kata anak dia Saidina Abdullah bin Umar, Allah telah jadikan hak kebenaran atas lidah siapa? Lidah bapa aku Umar radhiyallahu anhu. Tuan balik Umar, buka Quran, surah Mu'minun juzuk 18. Dalam surah Mu'minun, muka surat awal sekali, dia ada cerita penciptaan manusia. Allah cipta manusia daripada nutfah air mani, kemudian jadi segumpal darah jadi daging, balut dengan tulang. Cerita pasal kehebatan embrio, kehebatan manusia duduk dalam rahim satu orang mak satu orang perempuan. Rahim tadi tu, hujung ayat tadi tu, bila turun ayat tu cerita pasal kejadian manusia, Saidina Umar kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci dan maha tinggi Allah, sebaik-baik pencipta yang ciptakan baby ni. Sejurus lepas dia cakap macam tu, turun ayat Quran sama macam perkataannya dia cakap tu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah Ta'ala atas kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Bukan Saidina Umar cakap Allah ikut Quran tu, bukan. Quran dah di Lauh Mahfuz turun mai ke langit dunia. Betul apa makna dia? Maknanya apa? Ilham Allah bagi pada Saidina Umar, dia cakap dengan mulut dia sama dengan ayat Quran yang ada siap di langit tu. Jadi Jibril buat turun ayat, Allah bagi ilham kepada siapa? Kepada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Di luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kisah Saidina Ali radhiyallahu anhu? Saidina Ali, dia tidur satu hari. Masa dia tidur, dalam tidur dia, dia mimpi. Masa tu tengah azan subuh. Dia pun bangun, siap untuk pergi nak sembahyang subuh, dia jalan. Masa dia jalan, dia jumpa satu makcik. Makcik ni jalan slow. Dia nak potong, tak potong. Makcik tu kali belakang kat dia. Makcik tu kata dia, hang nak pergi mana? Kalut. Saya nak pergi semayang, makcik. Lambat dah. Nak pergi semayang kau? Makcik tu ambil satu karung kurma yang ada beberapa biji kurma, bagi kepada Saidina Ali. Dia kata, hang boleh tak bawa kurma ni bagi kat Nabi SAW? Dia pun kata, okey makcik, saya bagi. Dia pun pergi. Bila dia sampai kat masjid, Nabi SAW ada di perkarangan di hadapan masjid. Dia pergi nampak Saidina Ali mai. Saidina Ali kata, Rasulullah, ni ada makcik ni kirim kat kamu kurma. Nabi SAW ambil kurma tadi tu. Nabi ambil daripada karung satu. Nabi kata, wahai Ali, nak makan kurma ni. Saidina Ali kata, kurma tu punyalah sedap. Aku tak pernah rasa sedap macam tu. Tambah pula kurma tu disuap oleh Nabi SAW dengan tangan baginda sendiri. Aku rasa macam sedap sangat. Aku kata dalam mimpi tu, zidni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, tambahlah sebiji lagi kat aku. Sedap sangat kurma ni.
belum sempat Nabi nak reply kat dia sesuatu benda, dia terjaga daripada mimpi. Bila dia terjaga, ketika dia terjaga, azan subuh yang real tu sedang berkumandang. Dia, mimpi rupanya aku ni. Dia pun siap. Zaman tu zaman Sayyidina Umar dah. Zaman Sayyidina Umar. Dia pun turun. Dia turun masjid, pakai semua-semua jalan-jalan pergi masjid. Sesuatu benda yang mengajaibkan dia tahu apa dia? Dia jumpa makcik yang sama dalam mimpi tadi tu. Makcik yang sama dalam mimpi dia. Jalan tu sama. Jalan sana. Dia tahu macam aku pernah jadi benda ni tadi. Sesat asal. Makcik tu kali belakang. Masya Allah. Muka makcik sama dalam mimpi. Makcik tu cakap kata siapa? Kalut-kalut pergi mana? Kita nak pergi masjid dah ni. Makcik tu kata, nak ambil kurma ni, pergi bagi ke Khalifah Sayyidina Umar, Amirul Mu'minin. Dia kata, Rasulullah, baiklah pakcik. Dia pun ambil. Dia pun macam, apa ni kan? Jadi macam, dia pun bawa kurma. Sayyidina Umar tunggu depan masjid, sama macam Nabi tunggu dalam mimpi dia tadi. Kemudian, Nabi Sayyidina Umar sampai dekat situ. Sayyidina Ali kata, wahai Amirul Mu'minin, ada makcik bagi kurma dekat kamu. Maka dia pun nak ambil. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ambil kurma tadi tu macam Nabi buat dalam mimpi. Dia suap kat aku. Dan aku rasa sedap dalam mimpi kurma tadi tu hampir menyamai sedapnya kurma yang aku makan dekat luar, yang disuap oleh Khalifah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar tadi. Maka disebabkan sedapnya kurma tadi, dia pun kata, Zidni ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, tambahkan untuk saya sebab saya rasa sedap sangat. Sayyidina Umar kata apa kat dia? Lau zadakal habib lazidtuka. Kalau Nabi tambah dalam mimpi hang tadi tu, sekarang aku akan tambah kat. Tadi Nabi tak tambah kan? Nak makan sebiji kan? Sebiji yang makan. Kemudian dia kata, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Umar ni bukan calon-calon manusia, orang yang hebat. Uwais Al-Qarni diarahkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diarahkan oleh Nabi SAW, kalau jumpa Uwais, minta dia tolong doa pada kamu. Dia kata, macam mana kami nak kenal Uwais? Dia ni macam mana? Nabi kata, tapak tangan dia ni ada macam putih-putih. Dia bekas kena penyakit apa-apa, ada sikit-sikit macam putih kat tangan dia. Sayyidina Umar tuan, bila dia jadi khalifah, dia selalu akan tunggu di perbatasan Madinah. Mai je geng-geng khalifah kafilah daripada Yaman ni, dia akan tanya, afikum Uwais? Di kalangan apa ada tak orang yang nama Uwais? Di kalangan apa ada tak yang nama dia Uwais? Dia akan tanya. Satu hari jumpa Uwais. Uwais ni bukanlah ketua khalifah. Dia biasa kerja top-up ayat orang. Macam tu dia orang biasa je dalam tim tadi tu. Jadi bila tim Yaman ni berhenti, dia pun duduk dalam kemah, dia duduk semayang. Amirul Mu'minin cari jumpa dia dalam kemah. Keluar dia. Amirul Mu'minin peluk dia. Amirul Mu'minin kata kat dia, Nabi SAW bagi tahu dekat aku supaya hang tolong minta ampun dekat aku. Tapi tahu tak Sayyidina Umar ni, walaupun dia khalifah, dia tu orang biasa ya, Uwais. Tapi dia masyhur di sisi dia masyhur di langit, walaupun orang tak kenal dia kat dunia ni, orang dia biasa ya. Tapi di sisi Allah, dia sangat luar biasa. Maka Sayyidina Umar tengok tangan dia ada tanda. Kemudian Uwais kata kat dia, jangan beritahu siapa kat sini, hanya yang beritahu kepada saya aku. Dia meninggal masa dia duduk di satu tempat yang terpencil di gua dan gunung. Tapi yang hebatnya, manusia daripada Ceruk Rantau, daripada mana-mana ni mai ziarah ke dia ni. Semayang ke jenazah dia terlalu ramai. Orang pun tak tahu mai daripada mana, macam mana orang tahu dia meninggal. Dulu tak ada Telegram, WhatsApp, apa tak ada. Tetapi Allah gerak ke hati manusia. Tapi sebab dia tu
orang yang sangat masyhur di langit, walaupun dia tak masyhur di dunia. Punca dia dapat kelebihan tu kenapa? Dia rajin khidmat dengan mak dia. Dia rajin tolong mak dia. Dia tolong buat baik kat mak dia. Dia tak pernah bagi sakit hati mak dia. Dia ikut cakap mak dia. Walaupun yang dia nak jumpa tu Nabi. Nabi tak ada. Dia tak tunggu. Dia balik terus. Sebab dia fikir mak dia kata, sejurus lepas tu hang balik. Jadi kesimpulan saya nak abang apa? Walaupun kita tak buat benda tu pasal orang. Bila kita buat kerana Allah, Allah bagi kat kita apa benda Allah nak bagi, kita jangan tanya. Kelebihan, kemuliaan, Allah akan bagi bila kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat kerana dunia, maka payah tuan. Saya selalu bagi contoh kat tuan-tuan cawan ni. Tuan-tuan pergi kedai, minta jus orange. Anak kita darjah 2. Kita tanya anak nak jus orange, dia kata tak mau. Sampai jus orange dekat kita pun minum. Sedap sangat jus tu, anak kita darjah 2, dia kata, abah, mainlah sikit. Kita pun nak balik dah, nak order baru lambat. Kita kata, abang, ambil cawan main satu. Kita pun tuang separuh baik kat dia. Minumlah. Dia pun minum. Bila kita minta jus orange, kita dapat sekali dengan cawan. Bila kita minta cawan, kita tak dapat dah jus orange. Itulah bandingan dia. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah, maka dunia ni dia akan main. Kita tak payah minta kat dia. Dunia ni apa? Cawan. Allah tu apa? Umpamanya isi dalam kandungan yang kita minta. Tak kira lah teh tarik ke, Nescafe ke. Bila kita minta dalam, luar ni senang dapat. Tapi bila kita minta dalam, akhirat dengan Allah Ta'ala ni belum tentu dapat. Apa saja kita buat, kerana Allah. Niat kerana Allah. Maka kerana apa? Kerana Allah tu adalah konten isi utama. Dunia tuan-tuan jangan risau. Dia akan main, dia akan main, dia akan main. Tapi kalau kita buat kerana dunia, maknanya kita dapat dunia lah. Konten isi dalam kita tak dapat. Maka isu bab berkaitan riak ni, kita istighfar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sebelum-sebelum ni kita buat kerana manusia atau kerana mak mentua dan pak mentua dan sebagainya, kita istighfar balik, kita perbetul niat kita start pada hari ni Ramadan pun nak main dah. Apa benda kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan jumpa. Nanti maknanya selepas Hari Raya Aidilfitri. Lepas habis kuliah, lepas habis raya nanti ahli jawatan kuasa akan maklum bila tarikh kuliah yang berikutnya, baru kita akan mula pula dengan qasad yang dapat pahala atau dosa. Nanti kita jumpa hadis mengenai dengki, takabur, riak dan ujub. Okey, satu je saya nak bagi tahu kat tuan-tuan untuk Ramadan ni. Bagi saya 2-3 minit. Ini pesanan untuk Bilal lah. Ada sesetengah tempat tuan-tuan, Bilal atau muazzin ni, bila cukup waktu dia akan azan. Ada sesetengah Bilal, dia bila cukup waktu ni, dia suka selawat dulu, zikir dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Ya Karim, Ya Wadud, Ya Aziz, Ya Jabbar. Dia zikir macam-macam, baru dia azan. Soalan dia, boleh tak kita zikir masa kita azan? Jawapan dia, boleh dan tak boleh. Tang mana boleh, tang mana tak boleh. Bila kita azan subuh ni tuan-tuan, masyarakat yang duduk di keliling, tak kira lah azan surau ke masjid ke, masyarakat ni dia tunggu azan masjid. Dia tunggu azan. Dia jenis tu. Dia tahu dah 6.20 azan. Dia kata dah lagi. Masjid tak azan lagi. Dia pun mazhab azan. Dah ada lagi kahut lagi yang dia faham, selagi tak habis azan, selagi tu boleh makan. Jadi kalau azan tu panjang, memang rezeki dia panjang boleh makan. Dia faham kot tu. Azan apa? Azan subuh. Jadi tuan-tuan, bila kita azan subuh, maknanya kita memberhentikan semua orang yang sedang nak puasa tu supaya jangan makan. Kalaulah kita zikir dulu, contoh 6.15 masuk waktu, masuk waktu, kita tak azan, apa kita buat? Kita zikir dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Karim ya Wadud apa semua, mungkin benda tu makan 2 minit. 2 minit orang kampung kita ramai dia duk pandai lagi bulan puasa, dah lagi makan ubat lah apa semua makan, padahal dah masuk waktu dah. Jadi tuan-tuan nak zikir boleh tak? Boleh. Sebelum 6.15, 6.10 mikrofon jangan buka, tutup. Hang zikir lah ya Karim ya Wadud Asmaul Husna tu harakam album pun siapa tak marah. Dah bahasa ya. Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar. Pak pui. Dah azan nak. Bohong tu. Orang elit sikit lah. Orang yang cermat dia berhenti awal. Dia kata kadang-kadang bangkit lambat. Macam mana tu dah pulang puasa. Seminit bernilai tu. Seminit tu boleh bernilai. Sumbat lah perut ni. Minum ayak kata. Sejuk perut mau mengandung. Dah kedarah nasi kita keluar pada peti ais gitu. Itu untuk apa? Itu untuk subuh. Adapun maghrib saya bagi tahu kat tuan-tuan, tuan-tuan dah tak bernilai langsung pada masyarakat ada kat dunia ni. Sebab apa Ustaz? Sebab orang tak ambil tahu dah pasal azan maghrib. Sebab katalah tuan-tuan tak azan. Contoh, Tok Sia hilangkan kunci. Jadi kita tak boleh masuk dalam masjid, kunci. Tempat azan tak boleh kunci. Orang ada tapi tak boleh azan. Azan kat luar tu yang. Daripada 7.30 azan. Ni 7.31 ni. Tak azan lagi. Ada orang akan tunggu sampai azan baru dia buka puasa. Jawapannya malam sikit. 7.31 tak azan. Lantak apa tak azan, dia pandai. Sekali dia buka Mutiara FM online lah apa semua, dia buka apa semua dah. Azan, dia boleh bagi tahu, okey buka puasa. Walaupun masjid tak azan. Kerana kita tak bernilai lagi ketika waktu maghrib. Kita hanya bernilai ketika waktu subuh sahaja. Jadi maksud saya bernilai tu orang tak ambil tahu sangat. Jadi subuh orang harap kita. Harap dengan azan dia bantai lagi. Padahal masuk waktu dah. Azan tu penanda. Kalau hang dah tahu 6.15 masuk waktu, janganlah makan dah. Tapi tak tahu Ustaz, jam kami betul tak betul. Jam tuan-tuan betul tak betul. Tuan-tuan macam mana nak cek jam? Pukul 12 ada Nightline berita TV3 kan. Pukul 12 berita. Jangan berita radio kan. Berita pukul 8 susah tuan-tuan main kuliah. Saya bagi senang. Pukul 12 malam radio atau TV lah senang. TV3 ni ada Nightline berita orang putih setengah jam. Dia akan tunjuk dia akan start. Tuan-tuan set jam tu pergi tepat ke tu dengan TV3. Okey, ke 12 tepat. Pakai jam tuan-tuan tak berani lah Ustaz. Tak berani bagi tunggu 30 saat lebih sikit. Tidak naya Pak Karim tu. Walaupun hang bukan nama Pak Karim, sebenarnya puasa batal betul kok. Ada kes Tok Bilal silap. Dia buka waktu azan Kuala Lumpur ke apa tu ada. Allahu Akbar 80 orang buka puasa. Balik awal. Dah hantar 7.35. Kawan tu azan 7.30 yang kedarah buat apa? Hang tak macam suspicious sikit. Macam mana ni azan awal ni? Sabar. Tak ada pasal orang bantai gitu. Sebab kedarah main pasal. Jadi peringatan untuk Bilal supaya menepati. Ini subuh ni tuan-tuan, kalau boleh kita perhati untuk setiap hari Isnin dan Khamis di luar bulan Ramadan. Hari-hari puasa Ashura, hari-hari puasa bukan nisfu Syaban, puasa-puasa besar ni lah. Hari Arafah, 10 Muharram kita ada puasa. Puasa-puasa ni tuan-tuan jangan cepat sangat qomat sembahyang maghrib. Tunggu Ustaz, ramai orang puasa. Kawan-kawan kita Isnin pun ramai yang puasa. Tunggu Ustaz, orang dia makan lu. Siap tersedok-sedok kawan tu. Lama sikit pada biasa. Biasa 3 minit contoh. Tunggulah 4 minit setengah. Dan lah kawan tu minum ayam sikit. Ustaz pun sama juga. Kadang-kadang hari puasa Arafah 10 Muharram ke, puasa yang khusus-khusus ni, kadang-kadang yalah kita takkan nak batal kuliah pasal kita puasa. Jadi bila kita main,
Tanyalah kat dia tu, Ustaz, hari ni Ustaz puasa ke? Ustaz nak buka puasa ke, kami nak sedia. Kadang sial satu makan gardenia je, balik rumah bawa makan. Aku tu contoh kan. Ustaz-ustaz lain sama juga lah, nak ambil pahala fadilat. Tapi kadang-kadang hari tu hari biasa, bukan ada hari special apa. Tetap sedia lah sikit. Kokok lepas isyak dia nak makan ke apa-apa. Kalau ustaz jauh-jauh lah, dia nak balik siap jauh. Dia nak main pada balik. Dia dah pulau poso, keluar rumah pukul 4. Letih nak balik pula. Kita bagi kelebihan sikit pada dia. Dan yang terakhir, saya nak bagi tahu lalang cakap pasal AJK ni. Kalau geng-geng ni main, orang yang rakam ni kan, ni tak apa lah dia seorang. Kadang-kadang ada ramai orang kawan-kawan main buat rakaman. Bila kita nak orang main buat rakaman, tuan-tuan bagilah sedikit masa dia nak bungkus barang dia. Yang ni nama dia Syakir. Tak banyak sangat equipment dia sebab bag dia kecil je. Ada lagi kadang-kadang hak main rakaman bawa bag macam traveler bag ni tu. Kamera mahal-mahal tak tu. Bapak kamera tu tuan, bukan murah-murah ni kamera. Jadi kadang-kadang tu kawan tu tak ada nak kemas barang. Kita lawan bawa apa? Sebab kata. Bagi dia kemas, kokok dia nak letak barang kat depan ke. Contoh kan. Sebab dia bawa barang kat belakang dia pun semayang tak senang. Main kot. Harga Y16 hanya barang tu. Dah aku abang dia ambil pula. Dah nak abang kata barang-barang tu barang mahal. Jadi bila main, bagilah ruang sikit. Dia seorang tak apa. Kadang bila kita ada forum ke, ada majlis besar-besaran, ramai orang rakam, bagi dia masa sikit 5 minit, 7 minit. Dia kemas barang dia. Saya tengok kelang kabut dia duk kemas. Padahal dia sebarkan ilmu daripada masjid kita ke tempat lain. Kita kerjasama sikit dengan dia. Okey. Itu saja yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Saya ada tazkir Zuhur di sini setiap hari Sabtu. Sebelum Zuhur, lepas Zuhur ada soal jawab. Saya guna kitab tu dah 3 tahun. Sedikit tapi banyak. Kitab karangan Ustaz Muhadi Haji Jul. Saya rasa dalam 2-30 hadis dah kot. Ada lagi beberapa hadis. Kita teruskan lagi pada tahun ini insyaAllah untuk khatamkan kitab tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.